Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran tafsir Al-Quran. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, pada hari ini kita akan belajar berkenaan adab menerima dan menyebarkan berita. Lihat pada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Baiklah, kita lihat kepada makna perkataan. Lihat yang pertama, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepada kamu, fasiq, seorang fasik, binaba'in, membawa sesuatu berita, fatabayyanu, maka selidiklah kebenarannya. Tusibu, supaya kamu tidak menimpakan qauma, sesuatu kaum, bijahalah, dengan sebab kejahilan, fatusbihu, sehingga menyebabkan kamu, ala ma fa'altum, atas apa yang kamu telah lakukan, nadimin, kamu menyesali. Kita akan sambung kepada tafsir ayat berkenaan, penerangan berkenaan surah yang kita baca tadi. Ini adalah tafsir ayat. Saya harap murid-murid dapat fahamkan mengenai tafsir ayat tersebut. Lihat yang pertama. Menerusi ayat ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman tentang perlunya memastikan kesahihan sesuatu berita atau perkhabaran yang diterima. Perkara ini penting sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan kalimah fatabayyanu dalam ayat tersebut, yang membawa maksud suruhan untuk menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepastian. Baiklah, maksudnya kita bila mendapat sesuatu berita, kita tak tahu sama ada berita tersebut benar ataupun salah, kita tak boleh terus mempercayainya. Kita hendaklah selidik. Selidik dahulu. Kita selidik sama ada berita tersebut adalah benar ataupun tidak. Baiklah, kita akan sambung. Suruhan ini wajib dilakukan kerana dibimbangi jika sesuatu berita yang diterima itu merupakan berita palsu atau fitnah. Ini akan mengakibatkan timbulnya pelbagai masalah dan keburukan sama ada terhadap individu, sesebuah institusi, kelompok masyarakat dan seumpamanya. Baiklah, kalau kita percaya bulat-bulat berita yang disampaikan itu, walaupun berita itu palsu, akan menyebabkan berlakulah masalah dan banyak keburukan yang akan berlaku jika kita tidak selidik dengan betul.
Baiklah, kita sambung. Inilah yang pernah terjadi semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda mengutuskan Al-Walid bin Aqabah untuk memungut zakat daripada kaum Bani Mustalik. Keutuhan sesuatu institusi seperti keluarga, masyarakat dan seumpamanya boleh terhakis atau musnah sama sekali disebabkan oleh berita palsu yang dibawa dan digembar-gemburkan. Inilah yang dikatakan sebagai fitnah yang wajib dijauhi oleh seseorang individu Muslim. Okay, baiklah, jika kita menyampaikan sesuatu berita palsu, berita yang tidak betul, itu adalah satu fitnah. Okay, perkara tersebut adalah wajib. Okay, wajib kita jauhi. Okay, kita tak boleh buat perkara tersebut. Baiklah, dalam dunia moden hari ini, berita-berita palsu lebih mudah dan pantas tersebar luas. Begitu juga terdapat maklumat yang salah di media-media sosial. Baiklah, kita lihat kepada pengajaran ayat. Islam mengingatkan umatnya supaya sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Hendaklah mengamalkan sikap menyemak sebelum sebar dengan merujuk kepada yang arif dalam sesuatu bidang. Seterusnya, perbuatan menabur fitnah, mengadu domba dan seumpamanya merupakan perbuatan yang amat terkutuk dan berdosa besar. Seterusnya, wajib bertaubat kepada Allah sekiranya tindakan yang kita lakukan mengakibatkan kesan buruk kepada orang lain di samping memohon maaf daripada mereka yang terlibat. Dan yang terakhir, perbuatan fasik seperti menyebarkan berita palsu, fitnah, mengekalkan dosa-dosa kecil dan sebagainya amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini kita apabila kita mendapat berita yang kita tidak tahu sama ada betul ataupun salah, kita tidak boleh mempercayainya terus. Kita perlulah selidik. Okey, baiklah. Saya harap pelajar semua faham mengenai pelajaran pada hari ini. Dan semoga semua pelajar rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah, Rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.